memberi kuasa kita sebagai pengundi, the next pilihan raya kita jangan pilih dia lagi. Kita pilih orang lain. Jadi itulah yang akan melahirkan pengundi yang cerdik. Kita berpegang bukan kepada apa parti kita. Parti kita buat salah pun kita tetap sokong. Parti kita buat betul memang kita kena sokong lah. Sepatutnya kita kena lihat dalam kadar tersebut. Salah, kita kata salah. Betul, kita kata betul. Dan kalau salah, next pilihan raya untuk pengundi, macam untuk kami ahli parti ni lain lah. Tapi untuk pengundi, oh yang ni dah dia tak buat macam ni, so next pilihan raya kami takkan undi dia. So itulah sebenarnya yang kena ada pada mentaliti pengundi. Tak kisah anda tua ke anda muda, pada mentaliti pengundi, kalau itu ada dalam mentaliti kita dan kita faham bahawa sebenarnya yang turun mengundi dan memilih pilihan raya itu, yang memilih pengundi itu bukannya memilih ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri itu bukan dia yang akan, dia akan menentukan polisi, tetapi yang salahnya bukan setakat dia. Accountability, kesalahan untuk kita memilih itu juga pada kita. Pada kita yang memilih. So kalau sekiranya tidak berlaku demikian, pengundi juga kena bertanggungjawab supaya kita ada rasa responsibility. Bila kita membuat pilihan di petak, di kotak undi nanti, kita ada rasa conscious, kita ada rasa kesedaran. Kalau aku salah pilih, maka ini akibat-akibatnya. Benda tersebut kita kena sedar dan kena tahu. Setuju atau tidak dengan saya, terpulang. Dan inilah yang kita kena faham dalam amalan demokrasi di negara kita dan juga di dunia, bahawa pilihan untuk pilihan raya itu di tangan kita. Habis kat situ. Zahid selesai dibedah, kini masih berehat. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid berkata, kini dia berada dalam tempoh rehat seperti dinasihatkan oleh doktor sebelum kembali bertugas. Dia juga Menteri Kemajuan Desa Wilayah memaklumkan perkembangan itu melalui hantaran Facebook. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Seperti yang saya katakan doktor, saya tubuh dalam berehat untuk kembali bertugas. Terima kasih kepada semua yang mendoakan dan memberi sokongan. Dia juga melampirkan gambar yang sedang tersenyum. Bagaimanapun, beliau tidak mengulas lanjut mengenai jenis pembedahan yang dilaluinya. Now, dalam Malaysia Today, Raja Petra menyatakan bahawa Ahmad Zahid hanya ada 6 bulan untuk hidup. Dan dikatakan dia ada kanser post-trade. Ini menurut dakwaan di dalam portal Malaysia Today oleh Raja Petra. Now, yang pertama sekali, penyakit orang, individu adalah satu di bawah yang terlindung di bawah PDPA, Personal Data Protection Act. Mendedahkan penyakit tersebut boleh mendedahkan seseorang itu kepada PDPA dan dia boleh didakwa. Sebab medical record adalah private. Kalau benda itu benar, saya tak kata benda itu benar, kalau benda itu benar, apatah lagi bila kita kata dia ada 6 bulan lagi nak hidup. Allah, janganlah cakap macam tu. Kita doa yang baik-baik je lah. Tak kisahlah, even katalah Haji Hadi masuk hospital sekalipun, kita doa yang baik-baik je. Kenapa kita nak sampai ke peringkat itu untuk kita nak kata, tak lama lagi ni, tak lama lagi akan ada presiden baru. Itu biar mereka, affairs itu mereka tentukan. Kita doakan yang baik-baik. Tak, tuan-tuan, kita berbeza politik lah. Tapi bila bab macam ni, kita doa yang baik-baik je lah. Hujungnya, tuan-tuan, hujungnya politik kita ni ke mana? Dia pun orang Islam, kita pun orang Islam. Betul? Dia orang Islam, kita orang Islam. Sebagai orang Islam, paling kurang kalau politik kita berbeza, parti kita berbeza, paling kurang dia Islam, kita Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam ni semua bersaudara. Innamal, sesungguhnya, mukminun, orang mukmin ini semua bersaudara. Kita ni semua bersaudara. Mungkin kita berbeza pendapat daripada politik kita, daripada bola yang kita sokong, daripada negeri yang kita datang. It doesn't matter lah. Tetapi bila bab kita menyebut benda-benda macam ni, persahabatan kita, persaudaraan kita, kita sebagai umat Islam, kita doakan yang baik-baik saja. Kita doakan yang baik-baik saja. Tetapi apa yang keluar pada mulut-mulut dia orang ni, itulah dia. Bila Hadi masuk hospital dulu, tak adalah kita buat benda yang jahat-jahat, tuan-tuan. Tak ada kita cerita benda yang jahat, betul tak? Okay. Right. Mr. H, polis ambil keterangan Mr. H. Alamak. Polis mengesahkan individu yang dikenali sebagai Mr. H berkait dengan siaran video perbuatan mirip bekas JKOM, Ketua Pengadilan JKOM, selesai diambil pada hari ini. Tanpa mendedahkan masa dan tempat Mr. H dipanggil, Ketua Polis Negara Tan Sri Razadin Husin berkata, individu berkenaan hadir sejak pagi tadi.
Selain itu, dia juga meminta penolong pegawai JKOM Abdul Wahab digesa tampil membantu siasatan. Razudin berkata demikian setelah ditemui pemberita di Majlis Pengiktirafan Tolak Rasuah dan Pelancaran Peraturan 3C sempena Bulan Integriti 2020. Nah, pertama sekali, berita ini membenarkan dakwaan kami bahawa Mr. H itu wujud. Ada yang kata Mr. H ni konspirasi teori, Mr. H ni cuba nak menyembunyikan. Tak, tuan-tuan, saya nak cerita, Mr. H itu wujud. Siapa Mr. H? Jangan tanya saya lah. Faham? Saya jangan tanya saya lah siapa Mr. H tu. Siapa-siapa yang tuan rasa tuan-tuan itulah Mr. H, terpulanglah tuan-tuan. Tuan-tuan dok rasa tuan-tuan nak kata itulah Mr. H, terpulanglah pada tuan-tuan. Itu saja. Tak ada orang kata apa, kita tak boleh nak halang. Tetapi poinnya di sini, dia wujud, konspirasi itu wujud, perbuatan itu wujud. So, apa yang berlaku seterusnya kita letakkan pada pihak polis. Sekarang ini tempoh itu dah habis dan saya kata Mr. H telah pun diserahkan kepada pihak polis. Maksudnya dia punya siasatan itu telah berlaku dan setakat inilah. So, setakat ini kita lepaskan kepada pihak polis dan pihak polis lah yang akan menentukan seterusnya bagaimana. Alright? Baik. Okey, sekarang kita masuk politik. Menarik ni tuan-tuan. Hadi, orang muda sokong PN, tinggal orang tua tak reti bahasa. Orang tua tak reti bahasa. Presiden PAS Abdul Hadi menegaskan betapa PN berjaya mendapat sokongan golongan pemuda pada PRU ke-15 dan PRU. Alhamdulillah PRU 15 dan PRU baru ni gelombang orang muda berlaku. Orang muda 21-40 tahun sokong kita. Majoriti sokong kita belaka. Yang tinggal orang tua-tua yang tak reti bahasa. Yang tua 60-70 yang berkarat hijau ni tak payah kira lah. Apabila kita ajak undi, dia kata zaman Jepun dahulu susah. Lo ni sekarang dah senang. Boleh ke laut. Boleh sembahyang, orang tak ganggu. Dia kira begitu saja. Pertama sekali, yang umur 60-70 rasanya tak jumpa. Dalam zaman perang Jepun, jumpalah sekejap. Tapi masa tu dia orang kecil. Bapa saya tahun 52, kita merdeka 57. So 50-57 masa kita merdeka tu dia dah baru umur 7 tahun. So dia ingat-ingat lupa lah. So apa yang 90 tu betul lah kan. 90 tu betul. Apa yang meripik ni aku pun tak tahu. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu bahawa sebenarnya kenyataan tersebut, kenyataan yang dinyatakan tersebut tadi tu, alamak, berkenaan dengan hadiah dalam ceramah beliau di Kemaman, berkenaan dengan ceramah beliau di Kemaman mengenai perkara tersebut, dia ada juga menyentuh persoalan tentang PKR dan juga DAP. Dia kata yang orang tua lah, orang tua yang banyak yang orang muda yang banyak berundi, orang tua ni memang dia kata tak boleh begitu atau begini sebagainya. Now, bagi saya ini pada peringkat awal memang betul. Kita tak menafikan data dan juga dakwaan tersebut. Pada peringkat awal memang betul. Tetapi untuk mengatakan bahawa itulah sebenarnya hakikatnya, bahawa sekarang ini akan berlaku sebegitu selama-lamanya, tidak benar. Nah, daripada segi sokongan, kita kena faham, daripada segi sokongan sekalipun, sokongan kepada Perikatan Nasional itu sebenarnya, kalaupun benar dakwaan bahawa dia besar, tinggi, itu bukan menjadi penentu kepada kemenangan mereka. Kita kena faham satu perkara. Baik, sebelum saya jawabkan satu perkara tu. Dia itu berlaku antara lain, kenapa perkara tersebut berlaku? Okey. Daripada tahun 2020 sehingga tahun 2023, sewaktu pilihan raya 2022, 2 tahun tersebut, kerajaan telah spend jatuh jumlah yang banyak kepada social media. Kerajaan pada waktu itulah, Kerajaan Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional termasuk PAS, spend a lot on social media. Nah, kalau kita faham benda ini, kita kena faham bahawa sebenarnya sokongan itu bukan kerana mereka menyokong Perikatan Nasional. Bukan kerana mereka menyokong PAS. Tetapi kerana penguasaan sosial media itu berjaya mempengaruhi mereka. So, daripada segi sentimen itu, mereka berjaya kerana penggunaan dana dalam mempromosikan video mereka. Antara lain, kita pernah dedahkan dahulu, satu video PAS di Meta sahaja, dia spend around 20,000 just untuk promote video tersebut. RM20,000 satu video. Sebab itu kalau kita tengok bersatu spend 7 million 7 juta ke 9 juta hanya untuk promosi saja pada tahun 2021 saja. Kita tak cerita